Assalamualaikum, salam sejahtera. Berjumpa kita lagi dalam kuliah khusus DMB 4112, prosedur kimpalan dan jaminan kualiti ataupun welding procedure and quality assurance, Google Classroom 5 minggu yang ke-14 ataupun minggu yang terakhir. Baik, kita berada pada kompetisi yang terakhir, kompetisi keempat, iaitu dalam khusus DMB 4112, proses persijilan kimpalan. Kita sambung daripada kuliah kita yang lepas, kita membincangkan berkaitan dengan sijil-sijil dalam kerja-kerja kimpalan. Okey, sekarang ni kita bincang sambung sedikit apa yang dikatakan proses persijilan kimpalan dan yang paling popular lah bagi kamu sebagai tukang kimpal apabila kamu memasuki alam pekerjaan nanti. Yang pertama sekali, kamu boleh mengambil ujian kimpalan arka logam berperisai semau ataupun MMA, sheet metal arc welding, metal material arc. Kemudian kimpalan arka gas tungsten ataupun jitau, gas tungsten arc weld atau tungsten inert gas TIG. Kemudian kimpalan arka gas logam ataupun GMAW, gas metal arc welding ataupun metal inert gas MIG. Dan seterusnya, yang keempat yang popular, kimpalan arka berteras flak ataupun flak core arc weld. Jadi ini adalah semua kategori ujian kimpalan yang kamu boleh duduki lah. Proses yang mana kamu boleh pilih dan yang paling popular ataupun begitu banyak lah dalam industri kita digunakan. Baik, dan bagi semua ujian-ujian kimpalan ni, tempoh kelaikan ujian tu akan luput dalam tempoh masa 6 bulan biasanya. Selepas 6 bulan kamu terpaksa melalui proses ujian semula. Jadi dalam industri itu antara syarat-syarat dia lah. Baik, di bawah ni dinyatakan Certificate of Low Completion, Welding Inspection and Quality Control, salah satu sijil yang dikeluarkan yang menunjukkan kelayakan bagi pengujian kimpal dan quality control. Badan yang mengeluarkannya boleh jadi daripada BV ataupun Biro Veritas. Baik, seterusnya pemeriksaan visual dan tugas inspektor kimpalan. Jadi apa tugasnya inspektor kimpalan ni? Okey. Pemeriksaan visual berdasarkan standard British Standard EN 17637, Non-Destructive Examination of Fusion Weld. Ini BSEN 17637 ni untuk DT DT exam and fusion weld. Beberapa perkara tumpuan bagi melaksanakan proses ini bagaimana? Pertama sekali, individu yang ingin menjadi inspektor kimpalan ni, dia perlulah mempunyai kelayakan. Individu ni perlu layaklah mempunyai sijil-sijil kelayakan tertentu untuk menjadi seorang inspektor kimpalan. Kemudian dia mempunyai idea ataupun cadangan yang sesuai untuk pemeriksaan. Dia mempunyai, bila dia ada layak, dia tahu apa yang dia perlu buat lah proses dia. Kemudian penggunaan tolok dan pengujian alat pengujian sesuai. Individu ni perlu tahulah apa dia alat yang digunakan, bagaimana kita nak gunakan untuk menguji, memastikan kualiti tadi. Kemudian dia perlu tahulah panduan dan rujukan kerja, manual dia dan dia punya reference work dia ataupun skop kerja dia. Di samping tu juga dalam proses pemeriksaan ni, sudah semestinya inspektor kimpalan tu memahami dan mengetahui sistem perekodan, sama ada nak gunakan PQR ataupun WPQT yang kita belajar dalam sebelum ni ataupun semester-semester yang sebelum ni. Okey, syarat untuk pemeriksaan visual ada beberapa syarat untuk kita buat pemeriksaan visual ni ataupun pemeriksaan penglihatan. Pertama sekali, kita kena pastikan selain daripada keperluan-keperluan di atas ni, pencahayaan minimum 350 lux. Tapi yang paling sesuai ialah 500 lux. 350 ni minimum, tapi yang paling sesuai 500 lux pencerahan ataupun cahaya dia. Kemudian akses jarak penglihatan kita 600 mm ataupun 60 cm lah, maknanya tidak boleh terlalu jauh.
60 cm ni kalau kita anggarkan tak sampai pun begitu hampir lah. Dan sudut pandangan kita pula tidak, dia anggaran 30 darjah. Jangan kata kita objek di bawah, kita berdiri itu nampak sudutnya tak sama. Jadi kita kena tahulah jarak 600 mm dan sudut 30 darjah, dan pastikan cahayanya yang sesuai 500 lux. Jadi itu beberapa keperluan selain daripada peralatan, keperluan yang perlu ada pada individu untuk melakukan kerja ujian penglihatan bagi kerja kimpal. Baik. Seterusnya kita tengoklah alat-alat ataupun bantuan yang kita gunakan untuk kerja-kerja pemeriksaan visual tadi. Pertama sekali kita gunakan pengukur kimpalan ataupun fillet gauge yang ini fillet gauge. Fillet gauge ni sebenarnya ada pelbagai jenis dalam industri, dan kamu boleh pilihlah yang sesuai dengan kamu. Kemudian kita ada tolok kimpal ataupun well gap. Ini kita ada. Jadi kalau kat bengkel kita ada yang paling kecil ni lah, untuk guna pasti gap ataupun perbezaan lubang lah antara persediaan kerja. Banyak proses kita boleh gunakan well gap ni. Kita boleh manipulatekan keadaan. Kemudian kita ada tolok 90 ataupun sesiku L, dan pita pengukur ataupun measuring tape ini pita pengukur dan measuring tape. Kemudian samping tu kita ada kata pembesar dan lampu suluh lampu suluh dan kata besar di sini untuk tujuan kita pastinya kita dapat jarak yang hampir lebih kurang 600 mm dan juga sudut 30 darjah supaya kita boleh kenal pasti kecacatan yang berlaku pada hasil kerja kimpal. Ini beberapa jenis alat lah. Ada banyak lagi alat yang kita gunakan dalam industri. Kita boleh sesuaikan dengan keadaan, kita boleh sesuaikan dengan proses kerja dia. Baik. Okey, kita lihat pula bagaimana tugas mengimpal. Tadi kita bincangkan berkaitan dengan tugas seorang inspektor kawalan mutu. Jadi kita tengok pula tugas pengimpal semasa ujian. Pertama sekali, pengimpal ni dia perlu mematuhi prosedur keselamatan dan boleh memasanglah projek tu. Kelengkapan bekalan yang betul, maknanya mendirilah. Boleh, dia tahulah mesin yang digunakan. Dia tahu proses yang digunakan, dia tahu mesin dan dia tahu arahan dia. Keduanya, dia perlulah boleh mendiri siap mesin dengan betul. Maknanya dia dah tahu tentang mesin, proses, dan dia boleh mengoperasikan mesin itu dengan betul. Yang ketiga, pengimpal ni dia boleh sedia dan pasang sambungan kimpalan berasaskan pada arahan yang kita bincang pertama tadi. Yang keempat, dia boleh mengimpal pada kedudukan betul mengikut spesifikasi, mengikut WPS yang diberi pada dia tadi. Dan akhir sekali, dia mengikut prosedur proses kimpalan semasa diuji. Jadi sebenarnya apabila pengimpal ni dia nak uji, dia tahu semua proses tu, dia gunakan WPS tu, kemudian dia boleh mendiri siap mesin dengan betul, dia boleh sedia dan pasang mengikut WPS, dia boleh kimpal pada kedudukan yang betul dan spesifikasi mengikut WPS. Jadi akhirnya dia akan boleh mengikut semua prosedur yang ditetapkan semasa diuji. Jadi ini antara tugas dan apa yang perlu dilakukan oleh pengimpal lah. Okey. Kalau kamu nak lebih maklumat, kamu boleh rujuk pada blog http marinblog.com 27/11/07 welder qualification follow ASME ASME 6 part. Okey, ini contohlah, kamu boleh rujuk pada internet itu yang blog yang saya lihat sesuai untuk kamu menyedia ataupun bersedia untuk menimpal. Baik, saya rasa itu saja kuliah kita bagi DMB 4112. Kita selesai 4 kompetensi dan kita tamatkan kuliah Google Classroom bagi semester 2 DVM bagi DMB 4112. Saya harap kamu dapat manfaatkan kursus ini untuk kamu nanti keluar bekerja. Gunakan ilmu ini sebaik mungkin. Kita akan jumpa lagi dalam kuliah dalam
penilaian akhir untuk kamu bagi semester yang kedua tahun 2. Selamat maju jaya. Assalamualaikum.